Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Persiaran kita sekali lagi dalam rancangan Sudut Pandang Malaysia Post. Okey, buat sekian kalinya, hari ini kita bersama lagi dengan seorang tokoh politik, juga aktivis sosial, aktivis masyarakat daripada Parti Pejuang. Itu yang tidak asing lagi, itu Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Datuk Seri? Okey, Abang alhamdulillah sihat. Okey, tanpa membuang masa, kita teruskan rancangan kita pada hari ini untuk kita kupas beberapa isu yang sedang melanda negara mutakhir ini, ya, Datuk Seri atau Abang Din yang lebih kita yang mesra dengan panggilan Abang Din. Okey, Abang Din, baru-baru ni saya tengok dekat media sosial ketika banjir melanda negara kita, saya tengok di wilayah di kawasan sekitar wilayah, saya nampak Pejuang turun, dan yang diketahui oleh Abang Din sendiri. Macam mana boleh Abang Din ceritakan sedikit berkenaan dengan misi bantuan yang dijalankan? Terima kasih Hazal. Pertamanya Abang Din nak ucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada Malaysia Post yang telah sudi menjemput Abang Din ke studio ni pada petang ini. Seperti mana yang ditanya oleh Haizal tadi, memang benar. Sebenarnya wilayah persekutuan juga tidak terkecuali dari musibah banjir. Pada waktu itu beberapa kawasan di wilayah persekutuan menerima taburan hujan yang luar biasa, sehingga air Sungai Kelang, Sungai Gombak melimpah dan akhirnya mengakibatkan musibah banjir dengan begitu teruk. Kalau kita tengok di kawasan Parlimen Batu, contohnya di taman Kampung Kasipilih, dalam rumah tu air masuk ke paras lebih kurang 7 kaki. Begitu juga kalau kita pergi ke Seputih, Taman Hok An, air begitu dalam masuk ke rumah mangsa-mangsa banjir. Dan begitu juga di lembah pantai, di kawasan lembah pantai. Jadi di mana kawasan-kawasan perumahan yang berada di tebing sungai itu, semuanya badly affected. Dan alhamdulillah, Parti Pejuang kita memainkan satu peranan yang proaktif. Kita pikul tanggungjawab ini secara terbaik mungkin, secara teramanah yang mungkin. Kita turun menyantuni mangsa-mangsa banjir. Kita jumpa rakyat hampir setiap hari. Dan pada waktu itu, kita bagi pelbagai bantuan yang diperlukan oleh mangsa-mangsa banjir. Segala bantuan-bantuan asas. Tetapi pejuang wilayah persekutuan pada waktu itu, kita tengok banyak peralatan perumahan rosak. Furniturnya rosak, television, washing machine, lepas tu dapur habis. Jadi ramai yang tak boleh masak dan sebagainya. Sebab itulah pada waktu itu kita sediakan cook food, makanan yang bermasak. Kita pack dan kita hantar dari rumah ke rumah setiap hari di wilayah persekutuan, di kawasan-kawasan yang terlibat dengan banjir. Itu adalah agenda utama Parti Pejuang pada waktu itu. Dan sekarang ini kita juga sedang buat pemantauan. Kita tidak salah mana-mana pihak sebenarnya. Contohnya macam di BKL, Alam Flora dan sebagainya. Kalau tengok di hadapan, di sekeliling kawasan-kawasan yang kena banjir tu, keadaan sampah sarap begitu teruk, bertimbun-timbun, longgokkan sampah-sampah. Tapi kita faham, kerana kemungkinannya kekurangan tenaga kerja, banyak tempat yang mereka nak kena kendalikan. Jadi kita tidak mahu buat sebarang kritikan kepada badan-badan ini untuk bersikap adil, tetapi kita buat pemantauan. Cuma kita mengambil satu pendekatan, meminta macam Alam Flora, DBKL, kita merayu kepada mereka untuk cucikan kawasan-kawasan yang terlibat dengan banjir. Kerana sampah sarap ini pun kita takut juga ianya akan memberi kesan sampingan, kerana masalah kuman dan sebagainya, yang akhirnya juga akan mendatangkan musibah lain kepada penduduk-penduduk setempat. Jadi kita sedang membuat satu pemantauan untuk mencuci kawasan-kawasan tersebut. Dan seperkara lagi, sekarang ni Parti Pejuang pun kita main satu peranan proaktif untuk membantu mangsa-mangsa banjir cuci rumah mereka.
cuci rumah mereka. Baru-baru ini pun kalau kita tengok khususnya Biro Kebajikan Parti Pejuang Tanah Air yang diketuai oleh saudara ABY ataupun dikenali sebagai Abu Bakar Yahya, saya nampak Biro Kebajikan ni mainkan satu peranan yang cukup baik untuk membantu mangsa-mangsa banjir cuci rumah-rumah mereka. Maknanya benda tu sampai sekarang masih Oh ya, masih berjalan, Haizam. Masih berjalan. Kerana inilah Parti Pejuang. Kita memikul tanggungjawab ini secara amanah. Kita lakukan ini secara jujur dan ikhlas untuk membantu rakyat, not meant for show. Bukan kita buat perkara-perkara ini untuk nak dapat political mileage, nak tunjuk kepada rakyat dan sebagainya, buat video, akhirnya kita paparkan kepada rakyat. Tidak. Maknanya turun sana bukan semata-mata untuk media sosial lah, bukan lah. Bukan. Kita melakukan tanggungjawab ini, kita memikul tanggungjawab ini secara sistematik, secara berterusan, secara menyeluruh atas dasar keikhlasan kita untuk membantu mangsa-mangsa banjir. Selain di kawasan wilayah persekutuan, ada tak pergi ke... Ya, ini satu soalan yang baik. Ramai orang tanya Abang Din sebagai Ketua Pejuang Wilayah Persekutuan, adakah Abang Din pergi ke tempat-tempat lain? Sebenarnya sebagai Ketua Pejuang Wilayah Persekutuan, Abang Din terpaksa memberi fokus kepada kawasan-kawasan banjir di wilayah persekutuan pada waktu itu. Kerana kita susun beberapa kawasan parlimen, lebih kurang 3 kawasan parlimen dilanda banjir dengan begitu teruk di wilayah persekutuan. Di kawasan parlimen Batu, kawasan parlimen Lembah Pantai, kawasan parlimen Seputih. Jadi selepas keadaan banjir di wilayah persekutuan subside, kembali pulih, alhamdulillah, akhirnya kita keluar ke kawasan-kawasan lain. Kita pergi ke Hulu Langat dan sebagainya. Tetapi ketika kita menangani permasalahan banjir di wilayah persekutuan, rakan-rakan seperjuangan yang lain dari wilayah persekutuan, kita bahagi tim. Kerana pada waktu itu, Abang Din tubuh satu biro khas, Biro Bencana Alam Pejuang Wilayah Persekutuan, yang diketuai oleh Timbalan Ketua Pejuang Wilayah Persekutuan, Saudara Rafiq, Muhammad Rafiq. Jadi, waktu kita, Abang Din take care wilayah persekutuan, Saudara Rafiq dan timnya, tim bencana, Biro Bencana Alam Pejuang Wilayah Persekutuan, pergi ke Selangor, ke Shah Alam, ke Hulu Langat, ke kawasan Seri Muda dan sebagainya, untuk memberi bantuan secara concurrent dengan program di wilayah persekutuan. Okey, Abang Din, berdasarkan pemerhatian Abang Din sendiri berkenaan dengan banjir ini, bagaimana Abang Din melihat cara kerajaan kita menangani isu ketika banjir daripada awal sehingga hari ini, bagaimana? Ya, bagi Abang Din senang saja. Sebenarnya kerajaan kita pada hari ini telah gagal. Ini adalah kerajaan yang clueless government. Mereka tak tahu apa nak buat. Mereka tak tahu macam mana nak handle musibah banjir ini secara efektif. Tetapi apa yang menghairankan kita, menteri-menteri kabinet kerajaan pada hari ini begitu ramai. Dan kalangan ahli-ahli kabinet yang berada dalam kerajaan masa kini sebenarnya adalah ahli-ahli politik yang seasoned. Orang-orang yang lama berkecimpung dalam bidang politik. Yang berpuluh tahun jadi menteri pun ada, masih duduk dalam kabinet pada hari ini. Takkanlah ini satu perkara yang kita dapat anggapkan sebagai satu musibah tradisi kepada negara kita. Kerana kita tahu, sekurang-kurangnya pada bulan hujung tahun, bulan Disember, pantai timur akan dilanda dengan banjir begitu teruk. Jadi kita dah berpuluh tahun kita menghadapi musibah banjir. Takkanlah mereka ini sebagai tokoh-tokoh pemimpin yang seasoned, yang lama menjadi menteri, yang lama duduk dalam kabinet, mereka tidak ada idea macam mana nak memperbaharui agenda untuk kita nak menangani permasalahan banjir di tanah air kita. Ini cukup menghairankan kita.
Tapi kalau kita tengok bulan 10 pada Oktober lepas, kerajaan telah melancarkan bulan kesiapsiagaan bencana peringkat nasional. Sejauh mana keberkesanan program tersebut? Tidak berkesan langsung. Bagi Abang Din gagal dan tidak berkesan langsung, Haizal. Dan apa yang kita hairan, pada bulan 10, kerajaan dah melancarkan kempen untuk bersiap siaga bagi menghadapi permasalahan bencana di negara kita. Yang kita tidak faham kenapa majoriti daripada menteri-menteri pada bulan Disember pergi bercuti. Ini tidak pernah berlaku di zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri, kali pertama dulu sekalipun. Bulan 12 kita freeze cuti, khususnya menteri-menteri yang berkaitan dengan musibah bencana. Kerana mereka patutnya bersikap bertanggungjawab kepada rakyat. Itu adalah time frame yang rakyat bakal menerima musibah. Kita dah boleh agak, kita dah boleh projek perkara itu akan berlaku. Jadi menteri-menteri yang berkaitan sepatutnya mereka kena ada dalam negara. Mereka kena ada dalam tanah air kita. Mereka tidak boleh dibenarkan keluar meninggalkan negara kita pada waktu tersebut. Kerana kita sudah foresee bahawa bencana besar akan berlaku. Tambahan pula pada kali ini, pada tahun ini, pihak kajian cuaca telah meramalkan bahawa kita akan menerima taburan hujan yang luar biasa. Jadi ini kita tidak faham dengan sikap menteri-menteri kerajaan pada hari ini. Mereka tidak bertanggungjawab sebenarnya. Dan kalau kita tengok di media-media sosial, sehingga hari ini juga jumlah kematian mangsa banjir melebihi 50 nyawa. Dan kalau kita tengok Selangor menunjukkan krisis yang paling teruk dikritik terhadap sikap kerajaan, lambat dan sebagainya. Dan ada yang mengatakan bahawa pelantikan Noh Omar sebagai pengerusi Majlis Keselamatan Negeri Selangor juga merupakan satu titik yang menjadikan kelemahan terhadap proses menangani masalah banjir. Pendapat Abang Din sendiri macam mana? Ya, sebenarnya Haizal, inilah masalah dalam kerajaan pada hari ini. Kerana mereka terlalu pentingkan kepada asas-asas birokrasi, prosedur dan red tape dan sebagainya. Sebenarnya inilah pentingnya kerajaan pusat untuk bekerjasama dengan kerajaan negeri. Waimah kerajaan negeri itu diterajui oleh pembangkang sekalipun, mereka tidak boleh deny bantuan kepada kerajaan negeri tersebut. Kerana apapun, walaupun kerajaan negeri tersebut diurus takbir oleh pihak pembangkang, tetapi ianya masih berada dalam persekutuan Tanah Melayu. Dia masih berada dalam negara Malaysia. Tetapi apa yang menghairankan Abang Din, inilah yang Abang Din selalu pertikaikan tindakan bodoh Anwar Ibrahim, pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan. Apabila mereka bersetuju untuk memeterai MOU dengan kerajaan masa kini. Kalau mereka dah tanda tangani memeterai MOU dengan kerajaan masa kini, sepatutnya tidak ada masalah. Sepatutnya hubungan kerja antara kerajaan negeri Selangor dengan kerajaan pusat itu sepatutnya berada dalam keadaan yang baik. Lancar lah sepatutnya. Yang lancar. Kerana mereka sudah tanda tangani memeterai MOU. Jadi saya nak tanya pemimpin-pemimpin bangang Pakatan Harapan, khususnya Anwar Ibrahim, apa maknanya? What is the moral of them sealing the MOU dengan kerajaan masa kini? Kalau keadaannya masih seperti ini, kerajaan persekutuan tak mau bekerjasama dengan kerajaan negeri tak mau bekerjasama dengan kerajaan persekutuan. So what's the point of signing the MOU? Sebab itu kita kata jangan formalize apa-apa secara hitam putih dengan kerajaan masa kini. Tetapi kata Tun Dr. Mahathir Mohamad, apa yang kerajaan buat baik untuk rakyat, kita kena sokong. Kita jangan main politik di saat ini untuk nak menjatuhkan kerajaan dan sebagainya. Ini adalah masa untuk kita nak berganding bahu dengan kerajaan untuk nak jaga kesejahteraan negara dan bangsa kita.
Sebab itulah, apa yang kerajaan buat baik, kita kena sokong. Tetapi apa yang kerajaan buat tidak baik, kita kena tentang. Kenapa harus kita nak memeterai MOU dan sebagainya? Mereka memeterai MOU ni, saya nak bagi tahu, PKR, DAP, amanah semua ni, buang masa, Haizal. Haizal tengok pada persilangan parlimen yang lepas. Apa saja usul yang dibawa oleh Pakatan Harapan, semuanya ditolak oleh speaker dan pihak kerajaan. Jadi ini hanyalah satu wayang. Wayang Anwar Ibrahim, wayang pemimpin-pemimpin bangang Pakatan Harapan. Sebab itu, Hazal, pada hari ini, rakyat sedang menghukum Pakatan Harapan. Abang Din dari awal lagi, sebab tu Abang Din berbalah dengan Setiausaha Agong DAP. Abang Din kata, bila mereka memeterai MOU dengan kerajaan, yang kita lawan secara habis-habisan. Kalau kata kerajaan masa kini, bukan ditunjang, diterajui oleh UMNO, tidak apa. Tetapi kerajaan hari ini ditunjang oleh UMNO, dibayangi oleh pemimpin-pemimpin kleptokrasi. Macam mana kita dulu sebelum pilihan raya yang ke-14, kita lawan bermati-matian dengan puak-puak kleptokrat ini, dan akhirnya pada hari ini kita bersetuju untuk nak sign MOU dengan kerajaan yang ditunjang oleh puak-puak kleptokrat. Sebab itu, Haizal, tengok keputusan pilihan raya negeri Melaka, keputusan pilihan raya negeri Sarawak, ianya benar-benar memberi satu mesej yang cukup terang bahawasanya rakyat sedang menolak Pakatan Harapan, menolak kepimpinan Anwar Ibrahim, menolak pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan. Dan yakinilah, pada pilihan raya yang ke-15 nanti, Pakatan Harapan akan terima nasib yang sama. Mereka akan hilang lebih banyak kerusi. Yakinilah. Macam pilihan raya negeri Melaka, pilihan raya negeri Sarawak, kerana Parti Pejuang, kita tidak ambil bahagian. Andai kata kita ambil bahagian, contohnya di Melaka, Abang Din yakin bahawasanya keputusan pilihan raya negeri Melaka itu, Parti UMNO tidak boleh menang secara mutlak. Tak sama macam yang tak sama. Tetapi ini pendirian Parti Pejuang. Kerana kita tidak mahu terlibat, kita tidak mahu bersubahat dengan pilihan raya yang dianjurkan oleh pemimpin-pemimpin politik yang tidak bertanggungjawab. Menjatuhkan kerajaan, menyusahkan rakyat di saat kita menghadapi pandemik COVID dan sebagainya. Akhirnya pilihan raya terpaksa diadakan, membebankan rakyat, membebankan duit kerajaan dan sebagainya. Atas dasar ini, atas dasar prinsip, kita tidak mahu bersekongkol dengan elemen-elemen salah laku, pemimpin-pemimpin politik katak ini. Sebab itulah Parti Pejuang, kita tidak mahu ambil bahagian dalam pilihan raya negeri Melaka khususnya. Okey Abang Din, sebagai sebuah parti yang pernah bersama dengan Pakatan Harapan sebelum ini dalam satu kerajaan, dan bagaimana untuk menghadapi PRU 15 akan datang, sekiranya Anwar masih mengetuai Pakatan Harapan, adakah Pejuang akan bersama dengan Pakatan Harapan, atau sekiranya Anwar mengundur diri daripada menerajui Pakatan Harapan, bagaimana keputusan pendirian Pejuang sendiri? Aizal, terima kasih. Tapi untuk soalan ini, Abang Din tidak mempunyai otoriti untuk berjawab. Okey, secara peribadi kerana Abang Din hanyalah ahli Majlis Eksekutif Parti Pejuang. Abang Din tidak duduk dalam biro politik dan Majlis Presiden Parti Pejuang. Tetapi ini pandangan peribadi Abang Din. Pada pilihan raya yang ke-15 yang akan datang, Pakatan Harapan sekali lagi akan kalah teruk. Sekiranya Pakatan Harapan diterajui oleh Anwar Ibrahim, rakyat akan tolak Pakatan Harapan. Yakinilah. Kerana Anwar Ibrahim sudah tidak relevan lagi. Walaupun penyokong-penyokong taksub bangang otak udang Anwar Ibrahim ini masih lagi menyanjung Anwar Ibrahim, tetapi tanyalah mereka, kalau Anwar Ibrahim itu popular, kenapa PKR gagal untuk meraih walaupun satu kerusi dalam pilihan raya negeri Melaka? Kenapa PKR gagal untuk meraih walaupun satu kerusi pada pilihan raya negeri Sarawak? Ini adalah fakta yang nyata. Kita kena bercakap berteraskan kepada fakta yang nyata. Kita tidak boleh bercakap berdasarkan emosi kita, semata-mata nak menyokong ketua kita.
Sekarang ni Anwar Ibrahim sudah tidak relevan lagi. Dan bagi Abadin amat konsisten. Daripada tahun 1998 hingga hari ini, Abadin tetap kata bahawasanya Anwar Ibrahim tidak layak jadi Perdana Menteri. Kerana dia tidak ada agenda. Agenda Anwar Ibrahim adalah agenda kepentingan diri untuk dia nak jadi Perdana Menteri. Ini agenda Anwar Ibrahim. Sebab itulah bagi Abadin sebenarnya bukan senang Haizal nak jadi Perdana Menteri. Kita tengok Mahidin Yassin. Apabila beliau mengkhianati Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kepimpinan Mahidin Yassin ni tahan hanya 17 bulan. Dan begitulah juga dengan kepimpinan pada hari ini. Abang tengok agak rapuh dan very volatile. Jadi bagi Abang Din rasa Haizal pun tahu kenyataan pengurusi Parti Pejuang iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Presiden Parti Pejuang Datuk Seri Utama Mukhriz Mahathir, bahawasanya pada pilihan raya yang akan datang kita tidak akan bersekongkol dengan Pakatan Harapan ataupun dengan PN ataupun dengan BN. Pejuang akan berdiri secara stand alone. Kemungkinannya akan ada electoral pact, persefahaman dengan Parti Muda ataupun Parti Warisan. Dan Parti Pejuang kita mendapat sokongan yang cukup ramai daripada NGO. Malahan pada hari ini lebih kurang 120 NGO telah memeterai MOU dengan Parti Pejuang untuk bekerjasama dengan Parti Pejuang pada pilihan raya yang ke-15 yang akan datang. Jadi Parti Pejuang kita akan bertanding secara stand alone. Maknanya kita tidak akan tubuhkan gagasan dengan Pakatan Harapan, dengan PN ataupun dengan BN. Bagaimana pendapat Abang Din kalau kita tengok berkenaan dengan Parti Muda? Kalau kita tengok populariti Parti Muda naik mencanak ketika banjir baru-baru ini. Bagaimana Abang Din melihat perkembangan tersebut? Ya, bagi Abang Din, kerana mereka ini adalah anak muda yang amat bertenaga, anak muda yang amat kreatif dalam pelbagai segi. Abang Din tengok Parti Muda ini mereka pandai capitalize bahan-bahan berita mereka untuk dipaparkan kepada media sosial dan kepada rakyat. Ini kekuatan mereka. Tetapi kalau kita nak tengok dari segi present Haizal, khususnya di wilayah persekutuan. Di wilayah persekutuan Haizal, kalau Haizal pergi ke kawasan-kawasan banjir, Haizal akan hanya nampak kalangan yang memakai t-shirt pejuang. Hari-hari hanya pejuang yang turun almost hari-hari pergi menyantuni rakyat yang terkesan dengan permasalahan banjir. Dan juga parti DAP. Ini apa yang tak nafikan. Parti lain kita tidak nampak. Kita tidak nampak parti PKR, parti Amanah, parti UMNO, parti PAS. Kita tidak nampak. Kita amat ni. Tetapi macam Abang Din kata tadi, kita tidak pentingkan kepada publicity. Pejuang, kita tidak pentingkan kepada publicity. Kerana kita nak berkhidmat secara tulen untuk membantu rakyat yang sedang menghadapi masalah. Ini prinsip Parti Pejuang. Sama ada berita kita akan diwawarkan oleh media massa dan sebagainya, itu tidak penting bagi kita. Yang penting kita turun ke akar umbi, kita turun ke ground setiap hari untuk menyantuni rakyat, membantu rakyat, menolong rakyat secara jujur dan ikhlas. Okey, Abang Din ada sebut 4 kali perkataan rakyat dekat situ. Okey, bercakap mengenai rakyat. Rakyat hari ini mendesak kerajaan untuk mengeluarkan KWSP 10,000 dan sehingga hari ini kerajaan nampaknya masih menolak permintaan rakyat. Bagaimana pendapat Abang Din? Haizal, percayalah cakap Abang Din. Kerajaan ini adalah kerajaan yang berpegang kepada prinsip guna duit untuk sogok rakyat untuk dapat sokongan. Ini prinsip kerajaan pada hari ini. Tetapi pada hari ini, mereka tidak dapat memenuhi permintaan rakyat tersebut. Kenapa? Kerana kerajaan tidak ada duit. Hazal,
sepatutnya itu rakyat berada dalam keadaan musibah. Rakyat berada dalam keadaan darurat. Rakyat perlukan wang untuk memulakan penghidupan baru. Itu duit rakyat. Itu simpanan rakyat. Mereka kena bagi. Itu hak rakyat. Apabila rakyat minta secara one-off nak buat keluar wang KWSP sejumlah lebih kurang RM10,000. Tetapi mereka tidak mampu. Kenapa? Kerana kerajaan tidak ada duit. Kenapa kerajaan tak ada duit, Bang Din? Hazal, jawapannya cukup senang. Pada hari ini, yang ada dalam kerajaan pada hari ini, mereka hanya nak berpaut kepada kuasa, nak pegang jawatan dan matlamat mereka untuk mencuri duit. Untuk menyamun khazanah kerajaan dan duit rakyat. Itu saja agenda mereka pada hari ini. Dan sebab itulah kerajaan kita, negara kita, pada zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri kali pertama, daripada negara ketiga, kita berjaya transformkan negara kita hingga digelar oleh negara-negara luar sebagai The Asian Tiger. Pada era kepimpinan emas Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ini bukan kita nak bodek Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ini fakta. Tetapi akhirnya, apabila pemimpin-pemimpin UMNO khususnya, pemimpin-pemimpin politik meletakkan agenda kepentingan peribadi di atas agenda politik, mereka korup, khususnya pada zaman pentadbiran Najib Tun Razak, akhirnya duit kerajaan, khazanah kerajaan habis hilang. Disamun oleh pemimpin-pemimpin yang rakus seperti ini. Dan atas dasar inilah hari ini, negara luar yang dulu kenali Malaysia sebagai The Asian Tiger, hari ini mengenalkan negara kita sebagai negara kleptokrat. Kerajaan kleptokrasi. Dulu masa Abang Din, masa kita dikenali sebagai The Asian Tiger, pelabur rancak masuk ke negara kita, berduyun-duyun masuk. Dan ada tadi Abang Din juga ada mention berkaitan dengan kerapuhan kerajaan pada hari ini. Adakah kerapuhan tersebut merupakan faktor kepada pelabur tak masuk ke negara, sehingga kerajaan tak ada duit untuk bagi kepada rakyat? Ya, itu kita dapat lihat secara jelas. Khususnya ketika kita menghadapi pandemik COVID pada waktu itu, kita dah nampak dah. Ketika Tun Dr. Mahathir Mohamad selepas tahun 2018, kerajaan diterajui oleh PH, kita sudah nampak FDI sudah mula masuk. Gitu. Tetapi apabila kerajaan yang dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dikhianati oleh Mahyadin Mat Yassin, dan kerajaan yang diterajui oleh PN, kita sudah nampak bahawasanya pelabur-pelabur asing sudah mengambil satu pendekatan untuk tunggu dan lihat dan tidak mahu masuk lagi melabur di negara kita. Dan hinggalah ke hari ini, stand still. Tidak ada FDI bagi Abang Din. Dan kalau kita baca berita dalam 2-3 hari yang lepas, kita tengok Hyundai yang melabur di Malaysia berbilion-bilion ringgit hari ini telah buat keputusan untuk keluar daripada Cyberjaya untuk pergi ke Indonesia. Dan kita dengar ura-ura begitu juga dengan Shell, syarikat Shell. Dan syarikat-syarikat gergasi dunia, syarikat-syarikat konglomerat dunia sudah meninggalkan negara kita, pergi ke negara-negara jiran seperti Indonesia, Vietnam, Thailand, Cambodia dan sebagainya. Kenapa, Azhar? Kerana ini membuktikan bahawasanya pelabur asing dapat melihat, dapat buat satu rumusan, mereka tidak yakin dengan kerajaan kita pada hari ini. Sebab itu, mereka tidak mahu ambil sebarang risiko untuk masuk melabur di negara kita. Kerana dasar-dasar kerajaan pada hari ini pun, dasar-dasar yang flip-flop, yang menyusahkan para pelabur. Ini yang mereka hadapi pada hari ini, dan inilah salah satu daripada faktor FDI tidak masuk lagi ke tanah air kita, dan apa yang ada dalam negara kita sudah mula keluar ke negara-negara jiran. Okey, baik Abang Din. Mungkin ini soalan terakhir untuk sesi kita pada hari ini. Terima kasih, Azhar. Sebelum tadi saya tertarik dengan Anwar Ibrahim. Okey, sebelum ni Abang Din ada mencabar Anwar Ibrahim untuk berdebat dengannya. Bagaimana ada sebarang perkembangan? Ya, Haizal. Abang Din ni, sebab tu Abang Din tak faham dengan pemimpin-pemimpin bangang otak udang PKR dan ahli-ahli mereka yang taksub dengan Anwar Ibrahim. Abang Din selalu kata
Kalau Hazal tengok dalam saluran-saluran komunikasi, dalam media massa dan sebagainya, Abang Din selalu kata, Abang Din nasihatkan mereka semua. Baru-baru ini, 2-3 hari lepas, saudara Zunar. Abang Din kata, jangan duk menuding jaring kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jangan duk mendendangkan lagu-lagu lama yang berunsur fitnah untuk memfitnah Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga Tun Dr. Mahathir Mohamad. Abang Din dulu, Haizal, dalam isu Najib Tun Razak, Abang Din tak cakap banyak. Abang Din kumpul maklumat. Apabila ada maklumat, bukti-bukti sahih, akhirnya Abang Din tidak bersikap seperti Tony Pua. Abang Din tidak bersikap seperti Rafizi. Hanya mempolitikkan isu-isu 1MDB. Abang Din ambil pendekatan, terbang ke Singapura, buat laporan kepada pihak penguatkuasa undang-undang di Singapura. Abang Din terbang ke Hong Kong. Abang Din terbang ke Perancis. Abang Din terbang ke Switzerland. Abang Din terbang ke United Kingdom. Abang Din terbang ke Amerika Syarikat, ibu pejabat FBI dan sebagainya, untuk buat laporan. Kita bertindak. Sebab itu dalam isu Tun Dr. Mahathir Mohamad, kononnya berpuluh-puluh tahun dulu Tun Dr. Mahathir Mohamad korak. Ezam Maknor. Apa Ezam Maknor kata ada bukti berkotak-kotak. Akhirnya bila kita tanya Ezam Maknor, mana bukti tersebut? Apa Ezam Maknor kata? Itu hanyalah political rhetoric. Itu hanyalah cakap-cakap politik. Kalau ada bukti, buat laporan. Dan dalam isu Anwar Ibrahim ni, sebenarnya Anwar Ibrahim ni, dia rasa nak samakan dia, nak bandingkan dia dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, tidak adil. Bagaikan langit dan bumi. Anwar Ibrahim ini bukan apa dia nak cakap besar. Dia hanya berada di bawah tapak kaki saya saja. Sebab itu saya nak nasihatkan pemimpin-pemimpin PKR, ahli-ahli PKR, tak usah cakap banyak. Kalau mereka jujur, kalau mereka ikhlas, anjurkan satu debat secara terbuka dengan syarat ianya mestilah secara siaran terus-menerus. Jemput Anwar Ibrahim, jemput Abang Din, biar Abang Din berdebat dengan Anwar Ibrahim. Kita nak tunjuk kepada keseluruhan rakyat siapa dia Anwar Ibrahim. Dah berpuluh tahun Abang Din cabar Anwar Ibrahim. Abang Din buat laporan polis dan sebagainya terhadap Anwar Ibrahim daripada tahun 1998 hingga hari ini. Abang Din cabar mereka untuk anjurkan debat tersebut secara live, tapi mereka tak berani. Dan Malaysia Post bersedia untuk jadi host kalau Haizal, you all ini secara jujur dan ikhlas, Malaysia Post anjurkan panggil Anwar Ibrahim, jemput Abang Din. InsyaAllah kita akan anjurkan. Ya. Kita akan hantar surat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, jemputan rasmi untuk debat bersama dengan Abang Din. Ya. Dan bagi tahu Anwar Ibrahim juga, kalau dia setuju untuk datang pada hari itu, Abang Din tidak cakap kosong. Abang Din akan bawa semua bukti-bukti untuk berada dalam studio debat tersebut. Baik. Okey, itulah antara kupasan kita. Terima kasih, Azhar. Mungkin Abang Din ada apa sedikit ada apa-apa penambahan sebelum kita tutup? Ya, itulah. Terima kasih Hazal. Sekali lagi Abang Din amat teruja dengan Malaysia Post yang sudi menjemput Abang Din lagi ke studio ini pada petang ini. Dan seperti mana yang semua sedia maklum, sebenarnya kalau boleh tu kita merayu kepada semua rakyat di tanah air kita, berdoa kepada ke atas kesejahteraan kesihatan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sebenarnya Haizal, Tun Dr. Mahathir Mohamad amat sihat walafiat. Ya. Dan apa yang Tun Dr. Mahathir Mohamad dimasukkan semula ke AJN semalam itu atas dasar follow up check up. Sebenarnya tidak ada apa. Jadi kami dari Parti Pejuang, insya-Allah kami akan terus kekal berprinsip seperti mana yang diperkatakan oleh pengurusi Parti Pejuang Tun Dr. Mahathir Mohamad, Presiden Parti Pejuang Datuk Seri Utama Mukhlis Mahathir, pada pilihan raya yang akan datang, pilihan raya yang ke-15, kami telah membuat satu keputusan untuk bertanding lebih kurang 120 kursi di semenanjung Malaysia saja, dan lebih kurang 300 kursi-kursi Dewan Undangan Negeri. Ini membawa arti bahawasanya Parti Pejuang amat serius bertanding untuk nak tubuhkan kerajaan. Dan kita yakin, Haizal, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, selepas pilihan raya yang ke-15 nanti,
Parti Pejuang akan menjadi tunggak kepada kerajaan Malaysia. Itu Abang Din amat yakin. Dan sekiranya perkara ini berlaku, insya-Allah Abang Din rasa kita akan berjaya untuk meletakkan semula negara kita ke asas yang sepatutnya, dan kita akan letakkan semula hala tuju kepimpinan negara kita kepada landasan seperti mana yang kita capai ketika Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri kali pertama dan kali kedua dulu. Kerana Parti Pejuang, kita nak lawan rasuah secara habis-habisan, kita nak memperkasakan balik kedudukan Melayu di tanah air kita, dan kita dalam masa yang sama, kita nak jaga kesejahteraan keseluruhan bangsa masyarakat di negara kita. Kerana Parti Pejuang, kita menghormati perlembagaan negara. Walaupun Parti Pejuang ini adalah sebuah parti yang berteraskan kepada ahli-ahli 100% Melayu, parti Melayu, tetapi pegangan kita akan tetap menjaga kepentingan bangsa asing di negara kita. Ini prinsip kita. Dan kita merayu kepada keseluruhan rakyat di tanah air kita untuk berdoa akan kejayaan kami, kerana kami akan kekal berprinsip, insya-Allah, dan kami akan membawa balik Malaysia ini sehingga kita digelarkan semula sebagai The Asian Tiger, insya-Allah. Baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri, saya mewakili editorial Malaysia Post pada hari ini mengambil kesempatan untuk mendoakan agar Tun Dr. Mahathir Mohamad amin, sihat, insya-Allah, amin. Terima kasih. Insya-Allah. Dan untuk itu kita sampai jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam.